Tuan Imam ahli jawatan kuasa masjid yang dihormati Al-Fadhil, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah pada malam ni dapat kita menyambung perbincangan kita berkenaan kitab yang dikarang oleh Al-Fadhil Ustaz Saleh Haji Ahmad. Dan insya-Allah perbincangan kita daripada awal hari itu ialah tentang sedikit sebanyak pengenalan kepada ilmu usul fiqh. Dan khususnya yang kita bincang ialah sumber-sumber hukum yang diguna pakai oleh ulama-ulama apabila hendak mengeluarkan sesuatu hukum. Kita dah bincang sebelum ni, iaitu dalil-dalil yang disepakati oleh ulama-ulama mujtahidin. Ada 4 dalil-dalil ni sepakat ulama mujtahidin bersepakat. Yang pertama, dalil yang pertama iaitu Al-Quran. Yang kedua As-Sunnah, hadis. Yang ketiga ialah ijma' ulama. Dan yang keempat ialah qiyas. Ini ialah dalil bagi membina hukum Islam. Bila nak bina hukum Islam, ini 4 dalil yang disepakati oleh ulama-ulama mujtahidin. Kemudian kita dah bincang beberapa dalil yang tidak disepakati oleh seluruh ulama mujtahidin. Sebahagian terima, sebahagian tak terima. Namanya dalil-dalil yang tidak disepakati oleh semua ulama. Sebahagian ulama terima, sebahagian ulama tolak. Antaranya yang kita dah bincang, yang pertama al-istihsan. Yang ni dalam mazhab Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i sendiri menolak al-istihsan, sedangkan yang lain terima. Yang kedua ialah masalihul mursalah. Yang ni kita dah bincang dah. Yang ketiga yang kita nak bincang pada malam ni ialah uruf. Dan insya-Allah pada bulan depan kita akan bincang pula masalah tentang yang keempat, iaitu mazhab sahabi. Yang kelima ialah al-istishab. Dan yang keenam ialah syar'u man qablana. Jadi dalil-dalil hukum syarak inilah yang diguna pakai oleh ulama-ulama apabila mengistimbat ataupun mengeluarkan sesuatu hukum. Begitu juga dalil-dalil inilah yang diguna pakai oleh majlis fatwa, yang sepatutnya menjadikan dalil-dalil yang kita belajar ni sebagai sumber hukum untuk mengeluarkan sebarang fatwa. Kerana hukum-hukum yang baru, maknanya peristiwa-peristiwa yang baru berlaku, yang tidak pernah berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah berlaku pada zaman para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, tidak berlaku zaman ulama-ulama dahulu, dia berlaku zaman kita hari ini. Orang tanya hukum, maka majlis fatwa ataupun ulama-ulama akan mengistimbatkan hukum kepada sesuatu yang berlaku berdasarkan dalil-dalil yang kita dah bincang sebelum ni. Sebab tu saya mengajak tuan-tuan, kita bincang apa dalil-dalil yang dirujuk oleh ulama sebelum mengeluarkan hukum. Bukan tutup sebelah mata je buka, baru boleh keluar hukum. Ini suatu yang sepatutnya perlu dikaji semula oleh mereka yang bertanggungjawab dalam mengeluarkan fatwa. Dulu tuan-tuan, kita hebohlah bila ada keluar fatwa bahawa sure heboh, kena jom heboh ke apa benda kan? Haram. Jom heboh tu haram tuan-tuan. Saya diam je tuan-tuan, saya pun bukan ulama. Adakah syur heboh, jom heboh tu semuanya haram? Ataupun ada
cepat. Bahagian-bahagian tertentu je haram. Adakah semua peniaga-peniaga yang jual ais krim, yang jual makanan pun haram sekali? Jadi akibat ketidaktelitian dalam mengeluarkan fatwa, akhirnya benda yang elok dia haram semua habis. Haram semua. Jadi tuan-tuan, ini perlu dilihat dengan secara detail. Jangan tergopoh-gapoh dalam mengeluarkan fatwa. Saya bukan ahli majlis fatwa, tapi apa yang saya belajar, sikap gopoh-gapoh ni banyak ditegur oleh ulama-ulama. Yang menegur cepat tetapi tak betul. Itu bahaya. Biar lambat tetapi menepati syarak, menepati yang sepatutnya. Kan? Kita ambil contohlah tuan-tuan. Kita buat kenduri kenara. Tiba-tiba jiran ni entah macam mana jiran ni nak marah sangat, dia report polis. Polis mari-mari tembak gas berbedah mata. Ingatkan ada perhimpunan apa dah. Ramai lah kenduri kahwin. Jiran marah, kenduri kahwin, riuh. Yalah riuh pasal lagu lah, orang berselawat lah, ada gendang kompak lah. Kan? Tak semena-mena mari tembak gas berbenih mata. Orang ramai yang berhimpun secara aman dalam majlis kenduri kahwin atau majlis ilmu dalam masjid, tiba-tiba orang tembak gas berbenih mata, tuan-tuan. Mari bukan bawa senjata, mari kenduri, bawa lah sapu sorai sikit kan. Mari mengaji ni bawa senjata apa, mana ada. Tiba-tiba dalam majlis ceramah ditembak gas berbenih mata, habis. Budak kecil, bayi, orang tua, lemah habis. Kita yang mari majlis kenduri, majlis ilmu ni marah ni apa ni? Kita duduk elok, duduk je. Tak semena-mena pergi tersepak polis yang tembak tu kan, katakanlah begitu. Lalu dia rujuk kepada majlis fatwa. Jadi majlis fatwa pun, oh ini bahaya ni. Dia berdasarkan masalihul mursalah, ini membahayakan ketenteraman awam. Lalu difatwakan bahawa majlis kenduri itu haram. Bukan bergaduh tu haram. Majlis fatwa keluar hukum, majlis kenduri haram. Sebab apa? Bergaduh dengan polis, merosakkan kenderaan dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, sama majlis ilmu kan, entah orang gila mana mari ngamuk dalam masjid ni, kita katak dia. Orang rujuk balik ni, ada orang bergaduh dalam masjid. Maka lepas ni keluar fatwa bahawa majlis pengajian pun haram juga. Jadi tuan-tuan, ni maksudnya ketelitian para penggubal hukum-hukum, terutamanya dalam masalah ijtihad, dalam mengeluarkan fatwa-fatwa cukup kena teliti. Yang ni banyak ditegur oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bahawa ketelitian dalam mengeluarkan fatwa ni sangat-sangat diperlukan supaya fatwa yang dikeluarkan tidak sebenarnya bercanggah, fatwa yang gopoh-gapoh yang sebenarnya bercanggah dengan maqasidus syariah dan juga roh syariat Islam itu sendiri. Jadi tuan-tuan, ini semua perlu dilihat kembali. Pada malam ni kita nak tengok ialah sumber hukum yang ketujuh. Yang ketujuh maknanya semualah. Tapi dari segi yang tidak disepakati, ini adalah yang ketiga, iaitu uruf. Uruf adalah salah satu sumber hukum Islam yang diterima oleh sebahagian besar ulama. Apakah makna uruf? Uruf dalam bahasa Arab berarti ma'rifah, mengetahui atau pengetahuan. Kemudian digunakan dengan pengertian sesuatu yang ma'ruf dan kebiasaan yang dianggap baik serta dapat diterima oleh akal fikiran yang sejahtera. Uruf ni asal bahasa Arab ma'rifah. Ma'rifah ni diketahui, dimaklumi oleh orang ramai, ma'ruf. Uruf ni asal dimaklumi, diketahui, orang ramai tahu. Tu ma'ruf, asal perkataan uruf tu. Kemudian dia juga digunakan untuk apa? Ma'ruf maknanya kebiasaan.
sesuatu perkara yang biasa. Sesuatu perkara yang biasa dan dianggap baik oleh orang ramai, oleh masyarakat. Itu asal makna uruf dari segi bahasa. Dari segi logik akal, benda tu baik. Itu namanya uruf dari segi bahasa. Firman Allah Ta'ala, khuzil af wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah dilakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik, serta berpalinglah, jangan dihiraukan orang yang jahil yang degil dengan kejahatan. Sementara uruf, kita nak tengok pula maksud uruf dari segi istilah syarak. Tadi maksud uruf dari segi bahasa, maknanya diketahui oleh orang ramai. Ma'rifah, ma'ruf, orang tahu dah. Itu ma'ruf maknanya. Uruf, bahasa perkataan uruf. Yang kedua, uruf dari segi istilah syarak ialah adat majoriti sesuatu kaum dari segi perkataan, pengucapan atau amalan. Kata pengarang kitab ni iaitu Ustaz Saleh Haji Ahmad, iaitu uruf ni apa dia? Adat majoriti sesuatu kaum. Uruf-uruf ni adat sesuatu kaum. Adat majoriti sesuatu kaum. Sama ada dari segi perkataan, adat tu, kebiasaan tu, dari maknanya dari segi perkataan ke, ataupun dari segi pengucapan, ucapan-ucapan tertentu ke, ataupun amalan-amalan tertentu. Yang nama uruf ni adat kebiasaan majoriti kaum tertentu, dan dia juga sama ada dalam bentuk perkataan ataupun dalam bentuk amalan, perbuatan. Dan ditakrifkan juga, selain tu disebutkan juga uruf ni apa dia? Sebagai amalan yang biasa dilakukan oleh manusia dan dihayati dalam urusan kehidupan dan muamalat mereka, sama ada perkataan atau perbuatan atau meninggalkannya. Jadi mudah bahasanya tuan-tuan, uruf-uruf ni apa? Amalan atau percakapan yang biasa dilakukan oleh manusia di sesuatu tempat. Itu uruf. Macam mana pula uruf ni, adat amalan-amalan kita ni boleh menjadi sumber hukum? Dia ada kaedah caranya. Kemudian ulama-ulama pula berkata, apa kata mereka? Dinamakan juga dengan adat menurut kebanyakan ulama. Sebagai ulama sebut uruf ni adat, adat ni uruf. Sebagai ulama kata serupa je adat dengan uruf ni benda yang sama. Maknanya adat istiadat, kebiasaan yang kita buat, itu namanya adat. Tetapi sebahagian ulama menjadikan adat itu perkara yang berulang-ulang dan lebih umum dari uruf. Ada ulama kata dah, adat lain, uruf lain. Kan? Adat ni umum. Maka setiap uruf itu adat dan tidak setiap adat itu uruf. Bagi ulama yang kata adat dengan uruf ni berbeza. Sebagai ulama pula berpendapat uruf itu lebih umum. Jadi kita bukan nak bincang, orang nak bahas adat dengan umum ni bercanggah ke tak. Jadi pengarang kitab ni disebut, walau bagaimanapun pendapat yang menjadi pilihan kita ialah uruf dan adat sama sahaja. Uruf dengan adat ni serupa lah. Uruf, adat maknanya kebiasaan, amalan atau ucapan harian yang kita lakukan dan dia boleh menjadi hukum dalam hukum Islam. Dia asal adat, tapi dia boleh menjadi suatu hukum di dalam hukum Islam. Asal benda tu harus, tetapi dia boleh menjadi wajib. Jadi tuan-tuan, kita kena faham dalam masalah ni. Kedua-duanya adalah nama kepada suatu yang telah menjadi kebiasaan oleh manusia dan dihayati dalam kehidupan mereka. Jadi adat atau uruf ni
sesuatu yang hari-hari kita buat. Kalau di Malaysia ada adat di Malaysia. Kalau ada di luar negara, orang Arab ke orang Afrika, dia ada adat dia sendiri. Dan ada juga uruf atau adat yang diamalkan oleh satu dunia. Bukan satu Malaysia, satu dunia mengamalkan adat yang sama. Jadi tuan-tuan, adat atau uruf ni, dia kemungkinan dia satu perkara yang dilakukan, diucapkan oleh seluruh manusia. Tak kira mana-mana negara, ataupun adat dan uruf itu dilakukan atau diucapkan oleh orang-orang tertentu dalam negara-negara yang tertentu. Nanti kita tengok pula tuan-tuan, kita nak lebih faham lagi apa makna uruf bila kita tengok pembahagian uruf. Kemudian tuan-tuan, kita tengok jenis-jenis uruf. Yang pertama, ulama membahagikan uruf ni boleh dibagikan kepada dua jenis uruf. Uruf ni, adat kebiasaan ni ada dua jenis. Yang pertama, dia ada banyak pembahagian. Ni pembahagian yang pertama, iaitu uruf boleh dibagikan kepada dua. Yang pertama namanya uruf qauli, ataupun dikenali sebagai uruf lafzi. Uruf ataupun adat kebiasaan yang dilafazkan dengan mulut, itu namanya uruf qauli. Satu lagi namanya uruf amali. Uruf amali atau uruf fi'li. Jadi ada dua bahagian. Uruf amali ni maknanya ialah adat kebiasaan yang dilakukan, bukan yang diucapkan. Jadi uruf atau adat ni dia ada dua jenis. Yang pertama ialah qauli, dari segi percakapan. Yang kedua dari segi perbuatan. Perbuatan dengan percakapan. Kita ambil contohlah. Contohnya uruf qauli biasanya orang Arab. Ni dia cerita orang Arab lah. Orang Arab ni biasa panggil perkataan walad. Ya walad. Walad ni biasanya orang Arab panggil bagi anak lelaki. Bila sebut ya walad, anak lelaki. Sebenarnya walad ni anak lelaki pun boleh, anak perempuan pun boleh. Asal-asal bahasanya. Tetapi kebiasaan adat orang Arab bila sebut walad ni anak lelaki. Anak lelaki. Ini namanya kebiasaan dari segi percakapan. Dari segi percakapan. Contoh lain, orang Arab biasa panggil apa? Iaitu menggunakan kalimah lahmun. Lahmun ni maknanya daging. Lahmun ni maknanya daging. Dan kebiasaannya daging. Bila sebut daging ni tuan-tuan, kita tak kata daging ikan dengan daging ayam. Daging ni lembu, unta, kambing. Sedapnya daging ikan, orang sebut daging ikan. Tapi memang hakikatnya memang daging lah, kan? Orang panggil isi ikan, isi ayam. Sebenarnya daging semua tu, ikan ke, ketam ke, ayam ke, namanya daging. Tapi adat orang Arab dan adat orang Melayu, bila sebut daging, daging ni lembu, unta, kambing, kerbau, ikan. Orang tak panggil makan apa? Makan daging. Daging ikan. Mana ada orang sebut daging ikan? Adat. Ini namanya adat percakapan kita yang menyebabkan dia boleh menjadi hukum. Bila sebut daging, daging ni dia tak, dari segi adat kebiasaan, tak termasuk ikan, tak termasuk ketam, dan juga tak termasuk ayam. Orang jarang sebut daging ayam, sebut isi ayam. Buat sate apa? Sate isi ayam. Ni sate daging ke sate ayam? Kan dia sebut kan? Nak order sate, order daging ke ayam? Dia tak tanya daging ayam ke daging lembu. Ni nama tu adat lafaz. Jadi tuan-tuan, ni jenis yang pertama. Banyak lagi tuan-tuan. Jadi kita ambil contoh sikit lah, sebab kita cuma pengenalan.
Yang kedua namanya uruf amali. Yang saya sebut ni perbuatan. Dari segi perbuatan. Tadi dari segi lafaz. Adat dia boleh dilihat pula dari segi amalan. Contoh adat kita lah, orang Arab dan juga orang Melayu lah. Contohnya jual beli. Dari segi hukum asal mestilah ijab qabul. Saya beli dengan harga RM4, saya jual kan. Mana dululah ijab dulu ke qabul dulu ke? Asal hukumnya apa dia? Kena lafaz. Tetapi kita hari ni tak lafaz. Uruf atau adat kebiasaan kita senyum mangguk tu sudah dikira sebagai ijab dan qabul. Perbuatan kita angguk. Perbuatan kita serah duit, ambil barang, angguk, sudah menjadi suatu hukum diterima oleh syarak. Asalnya mesti lafaz. Tetapi perbuatan mengangguk, serah duit dan juga serah barang itu, bila berlaku itu sudah dianggap sebagai antaradin. Sudah bersetuju antara dua pihak. Perbuatan diangguk, senyum, ulur duit, ambil barang. Itu namanya adat, uruf. Kebiasaan kita hari ni jarang dah lafaz. Sedangkan asal hukum dia kena ada lafaz ijab dan qabul. Dalam masalah jual beli tu tuan, masalah jual beli. Jadi ada yang mengangguk tunjuk duit, ambil barang ni, asalnya dia bentuk perbuatan dah jadi biasa. Orang tak lafaz dah. Jadi bila dia asalnya perbuatan adat kebiasaan kita, tanda setuju, tanda redha, akhirnya diiktiraf oleh syarak, sah jual beli. Walaupun tak dilafazkan dengan lisan. Bila kita jual beli barang di kedai, mana angguk tanda setuju kan. Sama juga tuan-tuan anak dara kan. Anak dara nak kahwin kan, dia senyum kan. Orang mari minang, setuju ke tak setuju, senyum kan. Dari segi hukum sepatutnya dia kena terima. Sebab wali ni kalau wali mujbir, ayah dengan tok tak apa, dia boleh paksa. Tapi kalau abang jadi wali, dia tidak boleh jadi wali selagi mana anak dara itu tidak mengizinkan dia dinikahkan. Bapa dengan tok tak apa, dia wali mujbir. Selain bapa dengan tok tak boleh jadi wali mujbir. Dia bukan wali mujbir, dia tak boleh paksa anak dara. Jadi anak dara tu senyum ke, masam ke, jadi senyum itu uruf kebiasaan. Angguk setuju. Anak dara tu angguk, senyum, tanda setuju dinikahkan oleh wali, iaitu abang dia ke, pak saudara dia ke, ataupun adik-beradik dia ke, anak saudara dia ke. Maknanya dari segi urufnya senyum, tanda angguk, mana dia bersetuju. Dari segi uruf diterima oleh syarak, walaupun dia tak melafazkan. Saya setuju bang, abang nak nikah dengan orang tu, saya setuju. Dia kena dapat persetujuan lisan. Tapi kalau angguk, maknanya sudah ada tanda persetujuan, walaupun tidak dilafazkan. Ini namanya tuan-tuan uruf amali, kebiasaan macam tu. Jadi itu jenis yang pertama. Uruf namanya uruf qauli, lafaz. Yang kedua uruf amali, perbuatan. Kita masuk jenis yang kedua tuan-tuan. Jenis yang kedua, uruf amali dengan qauli ni tuan-tuan. Jenis yang kedua ialah uruf am dan khas. Jadi uruf amali dengan qauli tadi, amali dengan qauli tadi sebenarnya boleh dilihat pula ada dua jenis lagi uruf. Yang pertama uruf am nama dia. Benda ni taklah penting sangat, tapi kita tahu sikit-sikit sajalah. Uruf am, satu lagi uruf khas, kebiasaan umum dengan kebiasaan untuk orang tertentu. Uruf am, apa makna uruf am? Satu uruf am, satu uruf khas. Am ni am lah umum, khas khusus. Uruf am bermaksud kebiasaan yang menyeluruh diamalkan oleh semua orang dalam semua negara.
Maknanya satu dunia mengamalkan uruf tersebut. Satu dunia mengamalkan uruf tersebut. Kalau uruf khas, iaitu maknanya ialah sesuatu adat yang berlaku khusus bagi negeri-negeri tertentu atau kelompok masyarakat yang tertentu. Mudah ginilah tuan-tuan, saya bagi contoh uruf am ni dengan uruf khas. Contohnya tuan-tuan, kita mana-mana negara, mana-mana masyarakat nak masuk masjid mesti buka selipar, buka kasut. Kan dalam Quran tak sebut kena buka selipar, buka kasut sebelum masuk masjid, tak ada. Dalam Quran dan hadis tak sebut buka selipar, buka kasut. Tapi uruf di seluruh dunia, kebiasaannya ataupun urufnya, semua manusia dalam dunia yang Muslim, uruf dia mesti buka kasut bila nak masuk masjid. Suatu benda yang keji sekiranya masuk masjid tanpa buka kasut. Ini namanya uruf yang am. Seluruh dunia mengiktiraf kebiasaan ini, dan dia boleh menjadi suatu hukum syarak, iaitu kebiasaan yang baik yang diamalkan oleh seluruh umat dalam dunia ni. Mengiktiraf masuk masjid, dia jadi wajib buka selipar. Kerana tak buka selipar, perbuatan yang hina, menghina masjid, menghina kesucian masjid. Begitu tuan-tuan, uruf am nama dia. Yang kedua, uruf khas. Uruf khas ni contohnya Malaysia je amal, negara lain tak amal. Contohnya uruf khas, contohnya masuk rumah buka kasut. Orang Melayu tak buka kasut, satu perbuatan yang menghina tuan rumah, masuk dalam rumah. Tetapi ia tidak berlaku bagi negara-negara atau bangsa lain. Contoh di Malaysia, orang Cina pun sebahagian masuk rumah tak buka selipar, dia masuk dengan kasut selipar, dia tak ada dah sepadan. Contoh sebahagian orang Cina. Dan juga sebahagian orang di Mesir, orang Eropah, orang Afrika, dia tak ada buka kasut selipar dalam rumah dah. Dia kasut selipar masuk dalam rumah habis, dapur-dapur apa semua. Jadi ini nama uruf khas, suatu adat yang biasa dilakukan oleh negara-negara tertentu saja, bukan semua orang dalam dunia. Masuk rumah buka selipar. Tapi bila masuk masjid buka selipar, buka kasut ni uruf seluruh dunia. Tapi uruf khas maknanya hanya negara-negara tertentu, tempat-tempat tertentu nak masuk wajib buka selipar. Dia jadi suatu perbuatan wajib pula kerana menghormati tuan rumah. Kalau kita masuk rumah tak hormat tuan rumah, dia jadi suatu perkara yang keji, menghina tuan rumah, mengaibkan tuan rumah, mengotorkan rumah dia. Habis dia menimpa-nimpa dosa. Dah lah dianggap sebagai menghina. Sama juga perbuatan ni, pegang kepala tuan-tuan. Kita orang Melayu ni pandai benar pegang kepala. Orang Arab usah kepala main janggut ni seronok. Uruf khas nama dia. Orang Melayu jangan. Jadi uruf khas, contohnya orang Melayu, orang Arab, dia tanda hormat, dia usah kepala main janggut pegang kan. Tanda hormat lah tu. Tapi bagi orang Melayu, jangan pantang besar. Main tarik janggut kita pula, nampak lah kan. Main pegang kepala, tampak. Ni namanya uruf, perbuatan yang menjadi amalan masyarakat, tetapi dia hanya khas untuk tempat-tempat tertentu, bukan semua satu dunia dah. Jadi tuan-tuan, kita boleh fahamlah antara uruf am dengan uruf khas sebagai sedikit maklumat kepada kita. Kemudian ada satu lagi pembahagian. Pembahagian ni yang paling penting. Ni yang kita nak dengar malam ni. Pembahagian yang paling penting, iaitu uruf dua bahagian pula, namanya uruf sahih. Yang kedua uruf fasid. Uruf yang sah dan uruf yang tidak sah. Fasid maknanya musnah, hancur, tak sah. Uruf ini dia boleh menjadi sumber hukum Islam.
tetapi hanya uruf yang sahih sahaja menjadi sumber hukum Islam. Uruf yang fasid tidak menjadi sumber hukum Islam. Yang ni kita detail sikit tuan-tuan. Apa makna uruf yang sahih? Uruf yang sahih, yang sah tadi, ialah uruf yang tidak berlawanan dengan mana-mana nas syarak dan kaedahnya. Itu syarat yang pertama. Uruf, adat-adat yang kita buat selama ni, yang pertama, mestilah tak bercanggah dengan mana-mana nas syarak. Dah buat lama dah. Kalau bercanggah dengan syarak, kita tak panggil uruf yang sahih. Yang kedua, tidak menghalalkan yang haram. Dah biasa buat dah. Tapi kalau biasa tu menghalalkan yang haram, namanya uruf fasid. Dia tak jadi uruf yang sahih. Syarat yang kedua tadi apa dia tuan-tuan? Mestilah tak berlawanan dan tidak menghalalkan yang haram. Yang ketiga, tidak membatalkan yang wajib. Tidak membatalkan sesuatu yang wajib. Huruf yang sahih, dia tidak membatalkan yang wajib. Yang wajib tak payah buat. Kita ambil contoh tuan-tuan. Huruf yang tidak berlawanan dengan nas syarak. Kita ambil contoh dah tadi. Contoh adat kebiasaan. Di antara contoh yang biasa kita tengok, iaitu kebiasaan bila kita meminjam di bank, kita mesti sign kontrak. Sign kontrak zaman Nabi mana ada buat sign kontrak? Nak pinjam duit, beli kereta, beli rumah, tak ada sign kontrak nak buat. Tapi zaman kita hari ni uruf. Sign kontrak bila pinjam meminjam ni, hukum asalnya sunat. Sunat kita tulis hutang 2 juta katakanlah. Dia tulis hutang tu. Hutang 650 juta. Mesti dia tulis. Bukan mesti tulis, asal hukumnya sunat ditulis. Perjanjian PTN. Anak-anak kita masuk universiti, ni nak belajar ni, pinjam, kena kos 4%, ditulis dia punya perjanjian meminjam. Jadi tuan-tuan, asal hukumnya sunat ya. Tetapi uruf kita di Malaysia, bahkan di seluruh dunia, bila pinjam meminjam, membeli, menjual, biasanya kita sign kontrak, termasuk sewa menyewa rumah. Asal hukum bukan wajib sign kontrak ni dengan tuan rumah, tapi uruf. Uruf orang masyarakat dah biasa lantik peguam supaya tak ada kes tipu menipu, jadi sign kontrak dalam agreement, kontrak MOU ke apa. Jadi sign kontrak itu tidak bercanggah tak dengan syarat? Tak. Dia bercanggah tak? Dia menghalalkan yang haram ke tidak? Tidak. Ataupun dia menghalang sesuatu yang wajib ke tidak? Tak. Jadi sign kontrak itu namanya uruf yang dibolehkan, uruf yang sahih. Nabi tak pernah buat ni, sign kontrak ni. Buatlah. Sebab namanya itu uruf yang sahih, yang diizinkan, yang diiktiraf. Zaman Nabi mana ada sign kontrak ni? Kan nak beli rumah, beli kereta, pinjam meminjam. Zaman hari ni kita semua pakai sign. Ini namanya uruf yang tidak bercanggah dengan syarak, yang dikenali sebagai uruf sahih. Tak bercanggah dengan syarak. Kemudian tuan-tuan, jenis yang kedua, kita bagi contoh satu tadi dah. Namanya uruf fasid. Uruf fasid ni ialah suatu adat kebiasaan yang bercanggah dengan hukum syarak. Bercanggah dengan hukum syarak. Dan juga kaedah-kaedah yang ditetapkan, seperti kebiasaan bermuamalah dengan riba. Ini contoh. Senang gini tuan-tuan. Uruf yang fasid ialah suatu adat istiadat kebiasaan yang kita buat bercanggah dengan hukum syarak. Bercanggah dengan hukum syarak. Kami ni biasa malam-malam raya, malam-malam apa contohnya di TLDM ke Navy ke, kami biasa malam-malam ni buat perayaan kena minum arak. Itu namanya uruf yang fasid. Kami biasa buat semenjak dulu lagi. Takkan kami nak tinggal. Memang itu uruf kebiasaan.
tetapi kebiasaan yang melanggar syarak. Itu contoh uruf yang fasid. Memang hampa biasa bila buat pesta macam tu. Contohnya bila nak tahun baru je mesti buat pesta, konsert besar-besaran. Kan?